بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, seluruh ahli jawatankuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan dan rahmatnya dapat kita hadir sama-sama ke rumah Allah pada pagi yang mulia ini, dan kita doa agar kita terus istiqamah untuk amalan-amalan baik seperti solat subuh berjamaah, dan kita duduk seketika sebelum masuk waktu isyraq insya-Allah. Sahabat-sahabat dan jemaah sekalian, pagi ini kita bincang sedikit tentang keberkatan bersedekah dan kematian yang menjadi kesedaran kepada kita insya-Allah ya. Hadis yang berbunyi, haddatsana Abu Al-Yaman akhbarana Shu'aib haddatsana Abu Az-Zinan an Al-A'rash an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajul la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sarikin fa asbahu yatahaddathuna تصدق على سارك فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنية فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري. Mungkin hari ini kita biasa dengar daripada meriwayatkan kepada kami, Abu Al-Yaman telah mengkhabarkan kepada kami, Shu'aib telah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zanad dari Al-A'rash daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berkata, aku pasti akan bersedekah. Lalu dia keluar dengan membawa sedekahnya dan akhirnya diberikan ke tangan seorang pencuri. Dia niat nak sedekah, pergi sedekah, rupanya penerima itu seorang pencuri. Keesokan paginya, ramai orang bercakap bahawa dia telah bersedekah kepada pencuri. Mendengarkan hal itu, dia berkata, ya Allah, segala puji bagimu. La atasaddaqanna, aku pasti akan sedekah lagi walaupun sudah jatuh kepada pencuri. Orang bercakap, kenapa sedekah kepada pencuri ni? Kemudian dia keluar bawa sedekahnya. Kali kedua,
Lalu akhirnya diberikan ke tangan seorang penzina, orang berzina. Keesok paginya orang cakap je lah, sedekah pada orang berzina. Kenapa ni? Maka dia azam lagi. Allahumma lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. La atasaddaqanna, aku tetap akan meneruskan ibadat sedekah aku, walaupun kali kedua jatuh pada orang yang berzina. Kemudian dia keluar lagi dengan bawa sedekahnya kali ketiga. Lalu akhirnya diberikan ke tangan seorang yang kaya. Orang kaya patut terima hadiah kan. Keesokan paginya orang cakap lah, bagi sedekah pada orang kaya. Nabi, Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi Allah. La atasaddaqanna, aku tetap akan menguruskan ibadat sedekah aku. Selepas itu orang bermimpi dan dikatakan kepadanya, ada mimpi ya. Adapun sedekah kamu pada pencuri, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri daripada perbuatan mencurinya. Manakala sedekah kamu kepada penzina, mudah-mudahan dapat mencegahnya daripada meneruskan perbuatan zinanya. Dan sedekah kamu kepada orang kaya, mudah-mudahan dapat memberikan pengajaran baginya agar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Pendek adanya. Jadi itu keadaan orang yang bersedekah. Apa kita dapat ibrah daripada hadis yang begini? Satu, Nabi tidak menyebutkan nama orang yang menerima sedekah tadi. Siapa nama pencuri, siapa nama penzina, siapa tujuannya. Hadis ini menjadi pengajaran kepada kita semua, tanpa disebutkan siapa nama orang yang, cuma disebutkan kelakuan perangai orang yang meniru sedekah tanpa disebutkan nama. Jadi ini tujuannya untuk menjadi pengajaran dan menutup aib seseorang manusia dan memaafkan kalau kita buat salah. Jadi tujuannya apapun, aib orang kita tu tutup, jangan kita buka. Dan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun atas segala salah dan silap yang kita lakukan. Itu adab yang perlu kita lakukan. Jangan bercerita tentang keburukan orang lain tersampaikan, maka menjadi suatu benda yang tidak elok tersebar. Kerana zaman viral, zaman ambil gambar, share, ambil gambar, share tak. Ada benda tak perlu ambil gambar, tak perlu share kan. Ada benda perlu share kan. Ini nak tutup aib seseorang. Satu. Yang kedua, hadis ini mengajar kita bahawa orang mukmin mesti bertekad dan berazam untuk sentiasa melaksanakan kebaikan walaupun orang cakap apalah bagi pada orang ni. Tapi dia azam juga, asalkan benda itu baik, akan teruskan amalan sedekah tadi, amalan baik itu. Itu sikap ya. Jangan hirau apa yang orang kata, kita baiki kelemahan kita kalau ada, tapi azam kita, niat kita untuk melaksanakan amalan sedekah tadi atau amalan baik tadi, kita teruskan. Itu nombor dua ni ya. Keazaman itu mesti ada, tanpa hiraukan kata-kata orang di sekitar kita. Kalau ikut orang, tak adil lah kan. Berhentilah buat baik kan. Berhenti kerana orang cakap, mungkin silap tadi, silap tu kan. Itu nombor dua. Nombor tiga, pengajarannya, setiap amalan kita tahu semua dikira berdasarkan niat. Artinya sahabat tadi sudah ada niat yang baik untuk melaksanakan sedekah tanpa diketahui siapa yang menerima sedekah. Jadi amalan kita dua syarat. Satu, niat kita mesti kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang kita buat bertepatan dengan
syariat hukum. Artinya niat kita kerana Allah, benda kita benda yang betul dikira ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta yang dikeluarkan untuk bersedekah dicatat sebagai pahala tanpa dia ketahui siapa yang menerima sedekah tadi. Jadi itu niatnya dah betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu paling penting dalam setiap ibadat. Niatlah asas untuk menentukan dikira ibadah ataupun adat dalam kehidupan kita. Jadi dengan niat itu membezakan adat ataupun ibadah. Jadi kisah tadi, sahabat tadi sudah ada niat sedekahnya kerana Allah Subhanahu wa taala, dan yang disedekahkan daripada hasil yang halal, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nombor 4, ibrahnya, ini kelaziman dalam masyarakat kita. Benda buruk selalu orang cakap. Ada tak kenanya mesti bercakap. Walaupun perbuatan tadi baik, cuma salah kedua tempatnya kan. Tapi orang cakap, orang viral mungkin, orang menyebarkan. Jadi mungkin sepatutnya kita menegur secara yang bijak saja. Itu kelaziman manusia suka bercakap tentang buruk seseorang. Yang baik pun orang cakap, yang buruk pun orang bercakap. Cakap yang baik tak apalah. Jangan kita, sifat kita, termasuk saya sendiri, kita cuba ikhtiarkan, jangan kita sebarkan apa yang buruk. Takut yang itu betul tak betul, tak pasti lagi. Jadi sebetulnya sebut dalam selalu tabayyun kan. Kita minta penjelasan apakah yang kita buat itu betul atau tidak sebelum kita sebarkan, sebelum kita dalam konteks ini sharekan apa yang jadi. Yang baik boleh kita sebarkan, yang buruk jangan jadi kebiasaan untuk menyebarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hari ini mudah kan, tekan je sampai tu. Dulu kena pergi, kena bercerita, kena jumpa orang kan. Sekarang ni mudah. Itulah ujian kita dalam kehidupan hari ini kan. Jadi yang kita terima itu tak pasti lagi baik ataupun buruk kan. Yang kelima, niat yang baik, walaupun hasil akhirnya tidak sebagaimana yang diniatkan. Niat sedekah pada orang yang sepatutnya, tetapi Allah tetap memberi ganjaran pada niat yang dilakukan itu. Sebab itulah Allah datangkan mimpi kan. Mimpi sebab itu untuk menjelaskan apa yang dilaksanakan tadi ada juga kebaikannya. Walaupun pada zahirnya macam nampak tak kena pada tempatnya. Dan mimpi juga dalam setengah keadaan menjadi panduan untuk kita buat sesuatu. Tapi tidak semua mimpi itu menjadi hujah. Tidak semua mimpi jadi hujah dalam semua perkara. Jadi lagi sini Allah memberkati sedekah lelaki tadi dengan harapan pencuri akan berhenti mencuri, dengan harapan penzina akan berhenti berzina, dan dengan harapan orang kaya akan insaf dan mula bersedekah. Jadi itu harapan kita walaupun jatuh pada tempat yang tidak sewajarnya. Jadi setiap kita mesti ada doa agar orang yang buat jahat, buat benda tak elok, buat benda yang tidak sepatutnya, diberi hidayah, diberi petunjuk untuk berubah ke arah yang baik. Jangan kita menghukum semata-mata atas setiap tindakan itu. Itu doa kita, itu harapan kita pada orang yang buat sesuatu yang pada zahirnya mungkin tidak baik dan tidak jelas. Dengan harapan itu, kita harap mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pentingnya
husnuzan kan dalam hidup kita kepada seseorang. Dan seorang itu dalam kita buat tindakan ada sifat husnuzan, bukan berdasarkan luaran ataupun zahir semata-mata untuk menghukum seseorang. Sebab ketakwaan seseorang tak nampak pada zahir. Itu hati seorang. Jadi takwa kita, dekat kita dengan Allah itu pada hati kita. Jadi itu yang paling penting, bahawa jangan mudah kita menghukum, jangan mudah kita menuduh dalam sesuatu perkara ini. Kalau itulah sifat yang kita tanam, insya-Allah hidup kita akan menjadi lebih harmoni. Kemudian yang ke-8, yang ke-7, hadis ini menjadi isyarat kepada kita bahawa kefakiran, kemiskinan itu kadang-kala menyebabkan berlaku keburukan. Dengan sebab miskin, mungkin dia mencuri. Dengan sebab miskin, dia melakukan perzinaan. Jadi maknanya kemiskinan itu kita cuba buat perubahan agar akan keluar dalam masyarakat kita orang miskin sudah menjadi pemberi zakat atau pengeluar zakat. Jadi mana sifat miskin itu tidak selalu miskin, boleh kita atasi. Sebab itu dalam konteks ini mungkin lembaga zakat mereka bagi disebut sebagai, dalam analoginya kail kan, bagi kail untuk meneruskan, bukan bagi bantuan secara terus, kecuali tidak mampu untuk melaksanakan kerja kan. Ini tujuannya ialah untuk mengeluarkan orang miskin daripada kancah kemiskinan menjadi pengeluar zakat. Sudah ramai yang berjaya kan, yang berjaya dengan gigih, dengan usaha, dengan bantuan untuk mengelakkan miskin itu menjadi suatu benda yang merosakkan kalau tidak ada kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman tak kuat, dengan miskin dia buat benda yang jahat, benda yang tidak sepatutnya. Dan orang kaya yang soleh tadi, orang kaya yang baik, orang kaya yang soleh adalah orang kaya, ingat dalam kekayaannya ada hak orang yang sukar, ada hak orang yang miskin yang dilaksanakan dalam bentuk zakat maupun sedekah. Maksudnya kaya yang pemurah, kaya yang tawaduk, kaya yang tidak sombong. Miskin pun tidak sama kufur, tidak menyebabkan dia lari daripada landasan. Jadi yang miskin pun dibimbing, yang kaya pun dibimbing ke arah kebaikan. Dengan bimbingan ini membawakan dua-dua kelompok masyarakat ini boleh bersatu, boleh bersama untuk sama-sama melaksanakan kebaikan. Jadi yang kaya pun jangan sombong, yang miskin pun jangan sombong. Dua-dua kelompok ini mesti ditarbiyah, dididik agar terus melaksanakan kebaikan, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi teorinya lah. Dan pelaksanaannya sama-sama kita cuba ikhtiarkan dalam kehidupan masyarakat kita setakat yang kita mampu untuk melaksanakan. Senang, bukan senang kan? Nak buat dalam komuniti kita pun bukan senang kan? Masyarakat yang sebab ini yang perlu ditarbiyah. Jadi tarbiyah itulah, keilmuan itu memberi mereka didikan untuk berubah dari setapak ke setapak kan? Dari sikit-sikit akhir berubah kehidupannya dan amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengalaman kan, macam di kampung saya sendiri pun bukan senang kan. Orang kampung nak berubah hidupnya kan. Nak ajak mengaji pun payah. Ajak belajar kan. Banding kita di bandar itu mungkin sedara lebih tinggi. Kampung sendiri balik kampung kan. Yang datang belajar, datang mengaji, bagi masa bukan ramai. Tak seramai tempat di bandar lah. Tapi kita usahakan setakat yang kita mampu. Maknanya kena berusaha, ziarah, kunjungi. Lama-lama mereka akan bergerak untuk berubah dari setapak. Contoh beginilah. Kalau di kampung itu orang perempuan lebih suka mengaji berbanding orang lelaki-lelaki. Kalau kelas mengaji perempuan ada kelahnya. Orang lelaki ni tak ada kedai kopi kan. Jadi
budaya tu, nak ubah budaya tu bukan senang kan, budaya kan. Tapi kita ikhtiar kan. Jadi kalau ilmu tidak dapat, maka sukar untuk berubah kan. Jadi asasnya bermula dengan ilmu, akhirnya boleh berubah dalam kehidupannya, sama ada pendapatannya, sama ada kehidupannya lebih dekat dengan Allah, dan sifatnya akan berubah, tawadhu dan tidak takabur. Jadi itulah asas yang paling utama. Jadi alhamdulillah, kita doa kita semua Allah golongkan orang yang suka belajar, suka mendengar, suka bersama orang yang baik-baik. Mudah-mudahan hidup kita lagi berubah, dalam kisah ni pun kita berubah, setapak hidupan dunia pun berubah, hidupan akhirat pun boleh berubah dengan sebab asas yang lain. Jadi penting sangat ilmu itu. Sebab itulah Nabi sebut selalu kan, kun aliman, kita sebut, jadi orang alim, au muta'alliman, orang yang belajar, au mustami'an, orang mendengar, au muhibban, nombor 14 sekali, kasih pada orang alim, orang belajar, mana pergaulan kita itu bersama orang baik. Wala takun khamisan, jangan jadi golongan kelima. Nabi kata fatah wasa, alim pun tidak, belajar pun tidak, dengar pun tidak, kawan pun tidak dalam kelompok tadi. Nabi kata orang ini rosak. Jadi makna asalnya persekitaran kita, hidup kita bersama dengan orang yang baik-baik, yang seronok untuk buat baik. InsyaAllah mungkin mula-mula kita buat kerana malu. Kita buat itu kerana malu. Okey dah tu kan, kerana malu. Lama-lama dengan berkat istiqamahnya timbul keikhlasannya buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting sangat pergaulan. Jadi pergaulan kawan itu penting kan. Kawan rapat itu pergaulan. Yang sebab pergaulan itu akhir kita boleh berubah kan. InsyaAllah kita ikhtiar. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, rakan-kawan kita akan turut serta bersama-sama untuk melakukan kebaikan, termasuk sedekah dan sebagainya. Dan kedua, apa pun kita buat, jangan sombong, jangan takut, sifat tawadhu misalnya. Yang ketiga, jangan kita mudah untuk menghina atau menyebarkan sesuatu yang buruk, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat kan. Mana dalam WhatsApp surau kita, WhatsApp group kita yang tak baik, kita padamlah. Tak payah kita share kan. Kalau perlu tegur secara hikmah, bijaksana, bukan tegur secara bersemuka untuk menelakkan aib seseorang yang kita jumpa. Mudah-mudahan akhirnya kita boleh bersatu dalam keadaan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kematian ya, berkaitan ini. Surah Al-Jumu'ah ayat kelima. Kita baca selalu ayat Jumaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat ke-8. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, sebenarnya mati yang kamu tafiruna minhu, melarikan diri daripadanya itu, fa innahu mulaqikum, tetap dia akan jumpa kamu. Mati kita takut-takut kan, pasti akan kita jumpa akhirnya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kamu akan kembali kepada Allah alimil ghaibi wasyahada. Allah tahu semua benda gaib dan benda yang nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan waktu dalam kehidupan kamu. Itu ayat, satu ayat saja. Maknanya ini tentang peringatan pada saya dan kita semua tentang kematian. Ayat ini menerangkan bahawa orang-orang Yahudi asalnya sangat takut kepada kematian dan berusaha sedaya upaya untuk menghindari daripada kematian. Sebab itulah Allah sebut, walaupun mati itu kamu duk lari tak nak, fa innahu mulaqikum,
pasti dia akan datang kepada kamu juga. Mungkin kita tengok dalam peristiwa Gaza ini, kalau betul lah video tu kan, ketakutan kan orang-orang Yahudi berbanding orang Islam, ya, dari segi semuanya takut mati kan. Sifat yang digambar itu menunjukkan takut kan. Jadi tafiru namanya lari, tapi tetap dia akan sampai pada kita walaupun apa. Jadi sifat masyarakat kafir ini, orang Yahudi ini sangat takut untuk menghadapi kematian. Oleh itu Allah merintahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap kita mesti ada persiapan untuk kematian. Di mana kita pergi, ke mana kita berada, kematian pasti akan tiba. Itu maknanya sebab sahabat kita meninggal tadi kan, sebelum solat zuhur dah sampai tiang mana tu, tiang ya, tepi kan, tengah sihat-sihat kan. Sahabat kita Surah Hamidi kan, Acin, sihat lah, tak sakit, mengejutkan. Maknanya mana sahaja kita berada, mati akan sampai bila tiba waktunya. Baik, itulah Allah dalam surah An-Nisa ayat 78, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah. Di mana sahaja, ainama takunu, kamu berada, ke mana saja, yudrikumul maut, mati akan tepat sampai. Walau kamu berada dalam burujin musyayyadah, benteng yang tinggi yang kukuh, mati tetap akan sampai bila tiba ajalnya. Jadi itu keyakinan yang kita mesti tanamkan. Mati pasti, bila pasti kan, di mana itu ketetapan Allah. Jadi kita harapkan, saya sedikit semua, mati dengan husnul khatimah. Jadi oleh sebab itulah kita mesti ingat bahawa bila kita mati, apa? Semuanya akan zahir. Dipertontonkan amalan kita, yang baik, yang jahat akan diperlihat kepada kita. Tidak disembunyikan, semua akan ditunjukkan kepada kita. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu sudah tak boleh nak tutup lagi. Dunia boleh tutup, jahat kita dah boleh tutup, apa-apa kan. Akhirat terbuka semua, tahu semua. Mulut tak bercakap dah. Yang cakap adalah anggota yang lain, tangan kita kan. Jadi cakapan itu jelas, cerita apa yang kita buat atas tu, ya. Tak boleh tipu dah. Duk tipu ni mulut kan, tipu gini kan. Jadi akhirat semuanya zahir, semuanya waktu itu tidak ada malu lagi, kecuali kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapalah hidup dulu tak sedar, kenapalah hidup dulu tak fikir kan. Bila mati tak boleh U-turn, tak boleh ghostan ke belakang lagi. Hadaplah apa yang kita buat, nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibentangkan semua kepada kita. Jadi ayat ini mengajar kita bahawa kematian suatu yang pasti, dan kita semua akan sampai kepada kematian. Jadi sebelum masyarakat begini, ada orang kafir begini yang menganggap tak boleh bincang soal kematian sebab mereka takut tentang kematian. Orang Islam kena bincang, kena fikir supaya kita sentiasa bersedia untuk menghadapi. Sebab itulah kita suruh untuk ingat mati. Ada banyak hikmat, ada 4 hikmat tidak. Kenapa dia suruh ingat mati? Nombor 1, Nabi sebut akthiru zikra hadhimil lazzat, kata Nabi. Perbanyakkanlah ingat mati kerana pemutus kelazatan. Mati itu pemutus kelazatan. Ingat mati itu pun suatu ibadat. Sebab apa? Dengan ingat pada mati itu, kita akan ikhtiar untuk tadi berubah, cuba-cuba melaksanakan kebaikan.
Kebaikan. Cuba nak buat kebaikan. Ikhtiar nak tambah kebaikan. Baik ingat, kita semua akan mati. Tapi kalau tak ingat, kita leka. Sebab itulah penting sangat kita ziarah orang sakit. Penting sangat kita hadir majlis kematian jika ada kesempatan masa kan, supaya paling tidak boleh doa untuk sahabat kita, solat jenazah untuk mereka, doa untuk mereka. Itu ingat untuk ada masa hantar sampai ke tanah kubur kan, tengok masuk kubur ni musim hujan kan, masuk kubur juga kan, ada air masuk juga, turun juga. Artinya dengan ziarah itu untuk kita hidup suatu safan kan. Jadi siapa pun mati, kalau ada kesempatan masa, ada solat jenazah, kita sama-sama solat. Lagi ramai orang solat, lagi baik untuk jenazah itu. Lagi ramai orang doa untuk jenazah itu. Dan mudah-mudahan kalau kita mati pun ada orang solat jenazah dan jumlah yang lebih ramai. Itu ingat itu suatu ibadat, ingat itu suatu dorongan untuk kita buat kebaikan kan. Itu nombor satu. Mana banyak ingat mati, pemutus kelazatan. Jadi yang kita dah buat selama ini kita tinggalkan dengan sebab kematian itu. Nombor dua, kematian, pengajarannya nombor dua, kenapa ingat mati? Sebab apa? Mati itu boleh datang pada bila-bila masa. Tak pernah silap waktu, tak pernah silap tarikh, tak pernah silap orang, tak ada. Jadi boleh maksud datang betul dah, tak silap. Walaupun kembar sekalipun tak silap mereka datang. Ambil tepat ikut orang tertentu. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak silap ya. Jadi jemput itu bila sampai masanya, tak kurang dan tak lebih. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang selalu dengar. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan? Maknanya sampai je ajal tepat pada, tak kurang, tak undur, tak maju ke depan kan. Sampai masa masya-Allah kan. Tak boleh kata orang sakit mati dulu, orang sihat tak mati lagi, tak tahu kan. Kadang-kadang yang sakit kan, yang ziarah tu mati ada kan. Allah, terbalik kan. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah penting bila ingat mati kan, penting sangat. Jarang orang sakit, penting renung kita, ya Allah kan. Belum pasti aku sihat ni tak mati. Mati lama pada orang aku ziarah tadi. Mungkin balik ni mati, wallahu a'lam. Itulah ketetapan. Itu jangan, sebab itu ingat kita. Ingat hari tu tak apa dah kan. Walaupun esok tu lupa balik, okey dah tu, bagus dah tu kan. Hari ni ingat, seminggu ingat, lepas tu lupa balik. Biasalah kita ni. Jadi lalu dia beringat kan. Ada mati je cepat tau. Itu target kita, target kan. Ada orang mati je kita berikhtiar. Biar ramai orang. Sebab tulis kat noti tu solat jenazah pukul berapa. Kan? Lain tak apalah. Orang kerja kan nak batal solat jenazah pukul 9. Jadi kita dah tahu sikitlah. 8.45 sampai dah. Kan? Tembak. Jadi orang kerja senang. Kalau tak tulis kurang solat jenazah itu, berapa solat? Tulis. Itu nombor satu. Pesan kat surah tu, masa solat itu tulis, hitamkan berapa solat itu. Supaya jemaah nak keluar pejabat kejap, nak solat, lepas tu nak pergi pejabat kan. Kan? Dan itu kita selalu ikhtiar, kalau mati malam, pagi kita mandi cepat-cepat, 7.40, 8 start mandi, pukul 9 target selesai dah. Jadi siapa datang boleh solat dulu. Nak tunggu kubur pukul 10, 9.45 kan, solat dulu kan. Jadi yang ada kerja, pergilah. Yang pentingnya supaya kita ada sumbangan doa kita pada orang yang mati itu. Yang penting kan. Jadi bila sampai kita ingat, kita, ya Allah, ramanya orang ni sembahyang, aku giliran aku tak tahu lagi kan. Air kerja penuh juga, ya Allah nak datang. Aku kalau mati kerja macam mana? Ada orang tak kan. Jadi itu semua rezeki masing-masing. Bukan boleh pakai kan, boleh berkesu kan. Itu masing-masing kita. Jadi penting sangat kita ziarah, tengok kan. Allah sebut juga dalam ayat surah Al-Munafiqun ayat ke-11. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha
wallahu khabirum bima ta'maluna. Allah sekali tidak akan menangguhkan, lan yu'akhlan, tak tangguh bila akan mati, bila sampai ajalnya. Allah tahu semua apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat. Dua. Yang ketiga, ingat mati ini dapat melapangkan dada dan meningkatkan kekuatan untuk beribadat. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhikin min al-'aishi illa wassa'ahu wa la fi sa'atin illa dayyaqahu 'alaihi." Atau kama qala, perbanyakkanlah, Nabi kata, ingat kematian kerana pemutus kelazatan, dan sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatinya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan merasa lapang. Dan tidaklah seseorang mengingatinya ketika dalam keadaan lapang, maka dia akan menyempitkannya. Maknanya bila ingat mati, kita akan rasa lega. Mati suatu yang pasti. Kita berikhtiar untuk menambahkan amal ibadat. Betullah kita azam lah, kita azam sama azam. Usia kita macam sekarang ada 50-an ke atas ni, perbanyakkanlah amalan-amalan yang sunat-sunat, yang wajib mesti perelokkan, yang wajib betulkan, yang wajib itu pasti. Yang sunat kita tambah, jangan tangguh kan, jangan tangguh, cepat-cepat kita buat, takut-takut tak terbuat kan, tangguh. Yang sunat kita banyak, yang sunat kan, maknanya perbanyakkan. Itu tanda sayang kita, tanda cinta kita, tanda kasih kita, tanda syukur kita, nikmat Allah bagi kehidupan kita, sihat, boleh sampai surau kan, boleh bergaul, boleh makan. Kita tambahkan yang sunat. Jangan dalam usia kita ini malah lagi sunat kan. Itulah setakat kita mampulah. Tadi cuba kan sikit. Lama-lama kita sayang, nak tinggal walaupun dia sunat, walaupun dia muda-muda, sayang nak tinggal. Apa? Dah jadi habit, jadi budaya di amalan kita. Jadi kalau kita tak usahakan, kita akan tangguh, sakit baru nak buat. Sakit ada halangan lah. Ada halangan nak buat kan. Masa sihat tak cuma, masa sakit dah terhalang. Kurang dah kan. Nak buat wajib tak jadi dah. Dah kudrat kita kurang. Jadi usahalah setakat. Saya dah cuba kan. Mudah-mudahan kita berubah sikit-sikit kan. Lama-lama kita akan seronok buat kan. Habis sebutlah ada lain. Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathati asya'. Barang siapa banyak ingat mati, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. 1, ta'jili taubah, segera untuk bertaubat. Puasa, muhasabah, banyak. Cepat nak taubat, cepat nak istighfar. 1. Yang kedua, wa qana'atil qalbi, kata Nabi. Hati yang rasa cukup, tak tamak. Kan tidak? Tamak je, tak pernah cukup dah. Tapi hati tu sifatnya tamak je, cari je. Tak salah kan? Tapi kalau cuma tamak, akhirnya tertinggal yang ibadat, tertinggal yang baik kan. Jadi rasa cukup je, nak juga tapi rasa cukup je, tak gelojok kan. Yang ketiga, wa nasyatil ibadah, dia kuat semangat untuk ibadat. Itu dengan sebab ingat mati. Kuat semangat. Buat fikir, mungkin esok, tak tahu bila, mungkin lusa, semangat. Semangat tu ada. Bangun juga, buat juga kan. Macam tahajud lah, bukan senang, ya Allah saya susah kan. Bangun tapi nak solat 2 rakaat itu bukan senang, ya Allah kan. Boleh bangun, boleh minum air, boleh buat yang lain, tapi nak ambil wudu, nak solat, itu kena lawan betul-betul. Tak lawan, tewas kan. Esok pula pasti ada lagi. Cubalah, insya-Allah kita cuba lama, kita berubah. Nasyat, kuat untuk ibadah. Ingat aku ni anytime, bila masa kan. Itu 3 faedah Nabi kata ingat mati. Wa man nasiyahu, barang siapa lupa
Uqiba bi thalathin. Kesan kematian itu dia akan dihukum dengan bi thalathin, 3 perkara. Lupa ingat mati, mereka kata 3 perkara. 1, tasfifit taubah. Menunda-nunda taubat, tangguh. Tak apalah, esoklah, tangguh. Nombor 2, wa tarkir ridha. Tidak redha dengan apa yang dia ada. Tak syukurlah apa yang ada tu. Tak syukur je. Ingat hidup ni panjang, kan? Ingat lambat lagi mati. Tak timbul kesyukuran. Yang ketiga, wattakasul fil aib. Malah beribadat. Ingat mati mana? Nombor 1, tunda taubat. Nombor 2, tak redha dengan apa yang dia dah ada sekarang ni. Tak syukur dah kan apa yang dah ada. Tak rasa kafaf, cukup. Nombor 3, ibadat malah. Kan? Tambah yang sunat lah, yang wajib tu buat. Yang sunat tu malah jadi. Tanpa rasa panjang lagi, rasa hidup lagi. Itu kesan Nabi kata, kalau lupa kepada kemana, kalau ingat, cergas cepat. Itu penting sangat. Nombor 3 ini, ingat mati. Kekuatan ibadat itu lebih tinggi, insya-Allah. Sama-sama kita ingatkan diri saya di mana. Yang keempat, dengan ingat mati akan menjadi mukmin yang cerdas akalnya. Nabi sebutkan cerdas akalnya. An Abi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajaaha rajulun min al-ansar fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah sallallahu ayyil mu'minin afdal qala ahsanuhum khuluqa qala fa ayyul mu'minina akyas qala aktharuhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas, kata Nabi. Riwayat Ibnu Majah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu datang seorang lelaki dari kaum Ansar, ucap salam kepada Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling baik? Mukmin yang akmal, paling baik, paling elok. Nabi kata, ahsunuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik, orang yang baik akhlaknya. Tanya lagi, sahabat tanya lagi, siapa mukmin yang paling cerdas akalnya? Nabi jawab, orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapan untuk mati. Ingat mati, satu, bersiap untuk mati bagi apa yang datang setelah kematian. Maka itulah orang yang akyas, cerdas. Akyas, cerdas, hebat. Satu, ingat dia akan mati. Nombor 2, dia orang yang buat persiapan untuk mati. Itulah Nabi kata orang yang cerdas akal. Yang mana lupa itu sebenarnya mata itu tidak cerdas akal. Ya, cerdas tu maknanya anytime rasa bersiapnya. Jadi mula kehidupan itu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, lupa. Lupa tu biasa, kan? Lalai tu biasa sebagai manusia. Sebab tu kena zikir, diperi ingatkan dengan pelbagai bentuk agar kita ini ingat mati akan tiba bila-bila masa. Jadi dengan ingatan itu kita ada persiapan untuk ingat pada kematian. Sebab itulah marilah kita ikuti contoh orang soleh yang terdahulu. Yang dulu pada kita itu mungkin di surau kita banyak orang baik-baik. Tengok kan tanda kematian dia, apa amalan dia, apa kehidupan dia, mudah dia meninggal, kan? Mungkin berhaji apa kebaikan dia buat, kan? Tanya isteri dia apa kebaikan dia buat, kan? Mana artinya akhirnya itu menjadi iktibar kepada kita, kan? Macam kita dengar selalu apa yang pilot Ukraine ni yang kena tembak tu, kan? Pilot, kan? Captain Wan Ahmad, kan? Wan Amran. Saya jumpa isteri dia, kan? Tanya apa amalannya. Pasal mayat dia, jenazah dia tak hancur.
sempurna. Sempurna kan? Sempurna. Apa amalannya? Dia tahu mungkin amalan suami dia banyak bersedekah mungkin. Tu jatuh dengan tinggi tu tak ada apa-apa. Macam lecur sikit je. Masya-Allah, itulah kehebatan. Jadi ini kita belajar, tengok sahabat kita meninggal kat surau mana-mana kan. Tengok semua apa amalan dia, apa kehidupan dia. Itu kita contoh, kita ambil, apa kita mau buat, kita laksanakan. Jadi kematian itu suatu peringatan untuk kita kan. Tengok kan, masya-Allah, baiknya dia, amal solat, mudahnya dia meninggal, mudah urus jenazahnya. Semua itu itibar kita kan? Itibar kan? Itibar kita rasa kita ni kerdil. Kita kena jadi. Giliran kita minta husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jadi dengan contoh depan kita, sahabat kita atau generasi terdahulu menguatkan kita untuk tidak mengabaikan satu amalan fardu. Yang kedua, untuk meningkatkan amalan-amalan sunnah. Yang fardu sebaik mungkin pada waktunya, pada masanya. Yang sunat kita ikhtiarkan untuk tingkatkan bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil doa kita yang tidak pernah lekang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Nabi sebut, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Maknanya orang kafir senang lenang. Sebab apa? Dia tak faham. Lemah kan? Orang Islam senang, tapi senangnya beringat. Senang yang fikir bahawa kehidupan ini sementara. Yang kekal hidup selepas mati selama-lamanya, sampai bila tak akan mati lagi. Waktu itu baru kita fikir bahawa ini tempat kita mencari bekalan bawa balik selepas kita mati. Itulah yang kita bawa. Jadi amalan kita yang fikirkan. Macam buku rekod macam kita tulis lah. Malaikat tulis, tapi kita merancang tak? Ni apa? Malaikat tulis kan? Jadi kita rancang, malaikat tulis. Biar malaikat tulis itu yang baik-baik, yang kita rancang, yang kita ikhtiar, kita nak buat. Yang baik jelas, azam baik pun dia kira pahala kan. Yang jahat, buat jahat pun kira dosa. Dan buat baik satu, Allah balas berganda-ganda. Buat dosa satu, Allah balas satu. Itulah baiknya, rahmatnya Allah pada hamba-Nya. Yang baik berganda, yang jahat satu. Jadi kita ikhtiarkan banyak yang baik, kurang yang jahat, dan cuba hapuskan sikit dengan taubat kita, dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taubat nasuha bagi dosa besar kita, dosa kecil boleh terhakis dengan amalan-amalan sunat yang kita lakukan kepada Allah. Ini mudah-mudahan kita akan berikhtiar. Jadi kesimpulannya, dua perkara kita bincang. Satu, sedekah tadi dengan niat kita kerana Allah. Jatuhkan siapa itu kita tahu kan, tapi minta Allah terima dan jangan sebarkan benda yang buruk. Yang kedua, mati itu suatu yang pasti. Tugas kita buat persiapan untuk mati. Boleh rujuk balik surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Lari macam mana pun pasti akan tiba waktunya. Ya, saya cukuplah setakat itu untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala silap sepanjang kita bersama. Jangan cakap salah, tak banyak-banyak kan. Keras hati bukan niat apa-apa, tapi untuk perubahan kita bersama, agar kita semua kembali kepada kebaikan yang istiqamah sampai kita meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. Gitu.